مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاء أرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عظيمته لا تنشق بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بالسوء من الجن والإنس وشيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا في سحل يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah,
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita dalam keadaan penuh nikmat, yang menjadikan kita mampu untuk bernafas. Hidup lagi semua InsyaAllah mampu bernafas. Dan Allah Ta'ala jadikan kita mampu untuk bergerak, mencerap segala panca indera, mendengar. Dengar. Tak dengar terdengar dengar dah insya-Allah. Dapat melihat, nampak yang belakang nampak. Alhamdulillah. Dan segala panca indera yang kita gunakan untuk kita syukur, iaitu dengan melakukan apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga limpah kurnia nikmat dan rahmah kepada para sahabat, tabi'in, juga ulama-ulama muslimin dan muslimat yang mengikut akal baginda sehingga ke hari kiamat insya-Allah. Dan insya-Allah malam ini bertemu kembali kita. Macam lama tak jumpa berapa bulan? Dekat 14 bulan Jadi insya-Allah kita akan membukakan kitab Faridatul Faraid fi ilmi aqaid pada bicara ilmu tauhid. Ingat lagi tak? Ingat dah muka surat berapa dah kita? Surat berapa dah? 3. Berapa baris? Berapa baris? 3 je, bahaya tak? Banyak 3 tu. Berapa baris? Boleh kita ada tanda? Tak ada tanda. Imam ada tanda. 10 baris daripada atas. Okey. Jadi kita buka kitab matan Faridah ni Faridatul Faraid fi ilmi aqaid, pada bicara ilmu tauhid, pada muka surat yang ke-10. Muka surat 3, 10 baris daripada atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu dah cerita tentang bermula ilmu tauhid. Dah faham ilmu tauhid, kenyataan atau fakta atau penyataan yang ada, yang wujud, yang dikumpulkan di dalam himpunan yang banyak yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibangsakan kepada agama, yang dipegang, yang diambil daripada dalil yang diyakinkan. Dan kita kena faham juga apakah bicara berkenaan ilmu tauhid. Mari kita sama-sama baca. Berkata muallif rahimahullahu taala, yakni Syekh Ahmad Al-Fatani, dan bicara ilmu ini, bicara ilmu tauhid pada zat Allah Ta'ala, iaitu tentang ketuhanan. Pada zat Allah bukan makna kena fikir Allah tu bentuk dia, bukan. Siapa yang fikir Allah dengan membentuk, maka tak kena, boleh jadi gila. Yang kita katakan mengenal zat Allah ini, iaitu kita faham bahawa Allah tak serupa makhluk. Tu kena faham itu. Allah tidak berjirim, tidak berjisim. Tu pegang umum dulu. Kita pegang umum dulu. Tapi nak kata mengenal zat Allah ini, daripada sekira-kira barang yang wajib baginya, dan barang yang mustahil atasnya, dan barang yang harus baginya. Barang apa ni Ustaz? Bukan barang, perkara, atau mudah fahamnya sifat. Sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat harus bagi Allah. Berapa sifat wajib bagi Allah?
Banyak. Ingat, bila orang tanya kita berapa sifat wajib bagi Allah yang sempurna, banyak. Ramai orang salah faham ni. Sebab tu Wahabi serang kita. Kita pun tak belajar, tak faham. Nampak? Orang tanya kita berapa sifat wajib bagi Allah, kita kata 20. Tu dia yang Wahabi kata salah. Memang betul dah. Allah bukan ada 20 sifat je. Allah ada sifat tidak terbilang. Hanya Allah mengetahui akan banyaknya. Tak tahu berapa, tak tahulah, hanya Allah yang mengetahui. Faham? Orang tanya berapa sifat wajib bagi Allah, tidak terbilang banyaknya. Hanya Allah Ta'ala mengetahui. Tu betul. Cuma sifat yang wajib dipelajari. Ni kena faham. Sifat yang wajib dipelajari kita 20. Jadi kita baru faham betul. Ni katanya sifat bagi Allah 20. Dah Allah ada 20 sifat je ke? Tu yang susah gitu, kita tak faham kita dia. Sebab tu orang kadang jatuhkan kita, sebab kita tak kuasai Asy'ariyah. Jadi kita kena faham. Kita Asy'ariyah pegang sifat Allah tidak terbilang, wajib bagi Allah yang sempurna. Tetapi yang wajib dipelajari 20 sifat wajib. Yang wajib dipelajari juga 20 sifat mustahil dan 1 sifat harus. Dapat tak ni? Ke pening lagi? Pening beritahu. Kat mana tak faham, sebab kita nak biar belajar ni betul-betul dapat. Balik ni cerita balik dekat orang, khusus isteri kita, anak kita. Ni nak kena betul-betul faham. Tak faham tanya, boleh. Yang belakang okey, boleh faham faham beritahu. Kalau tak faham beritahu. Kat tangan ke tanya. Sebelum tu lupa nak cakap, ada live ni minta izin sikit live, boleh? Jangan lupa yang live, jangan lupa follow, tekan tap screen, dan share banyak sikit lah. Moga Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita dengan menyebarkan ilmu, khusus ilmu mengenal Allah Ta'ala. Jadi kita dapat ni yang kita belajar. Dalam belajar ilmu tauhid, dalam ilmu yang kita belajar ni, kita akan belajar 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat harus bagi Allah. Dan pada segala rasul demikian juga. Nak kita sebut, dan pada segala rasul demikian juga. Apa dia? 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, 1 sifat harus bagi rasul. Tu dia. Dan barang yang mustahil, dan pada segala barang yang didatangkan dia oleh rasul, segala perkara yang dibawa oleh rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya, iaitu seperti hari kiamat dan lainnya. Ini apa ni? Ini namanya perkara sam'iyat. Ingat jadi, tapi kat sini dia cerita 3 je. Kalau dalam kitab lain, kitab tauhid yang lain, ada cerita 4 perkara yang kita akan belajar dalam ilmu tauhid. Ada 4 perkara kita belajar dalam ilmu tauhid. Ni boleh gerak kan ni? Tak hilang. Takut gerak hilang. Okey. Maka seorang tengok. Nampak? Okey. Jadi apa yang kita belajar dalam ilmu tauhid? Yang pertama kita belajar apa tadi? Apa ni? Yang pertama apa? Ketuhanan atau ilahiyah. Senama begitulah, iaitu ketuhanan. Yang kedua kita akan belajar dalam ilmu tauhid, iaitu tentang nubuwah, iaitu berkenaan kenabian. Ni yang asas lah kita belajar ni. Yang ni saya sebut yang asas. Yang ketiga kita akan belajar berkenaan, tadi saya sebut apa? Sam'iyat. Tak ingat ni baru saat. Sam'iyat. Sam'iyat. Apa ni sam'iyat? Perkara
Baik. Yang terakhir mungkinan. Tapi tak ada dalam kitab ni. Dan kitab yang lain yang sebut. Yang terakhir mungkin atau makhlukat. Apa cerita kita tentang makhluk? Sebenarnya kenapa tak ada dalam ni? Bila kita dah belajar, kita faham tentang ketuhanan, kita dah belajar tentang ilahiyah, sekali itu kita faham mungkinan. Sebab apa? Berlawanan. Mana Allah tak serupa makhluk. Apa yang Allah tidak ada pada makhluk. Faham? Ustaz, kalau orang kata yang Allah Maha melihat, Allah kan memiliki sifat melihat, mendengar, betul? Kita lihat dan dengar juga. Bukan sama ke? Macam jawab. Macam jawab. Ni anak kita tanyalah. Contoh. Allah mendengar, melihat. Kita mendengar dan melihat juga. Apa beza dia? Ustaz kata macam bertentangan. Dan tiba-tiba sama tak? Bahaya juga. Ada orang gitu dia nak biasa lah cari pasal. Tak. Macam mana nak jawab? Ni sebab itu kena belajar tauhid supaya tak goyang. Ni kalau tanya soalan macam ni dah goyang lah kita. Betul? Goyang. Tukar goyang tu kalau nak jawab apa kan? Tu. Jadi macam mana? Kita cerita sikit. Mudah je jawapan dia. Iaitu Allah melihat dengan kesempurnaan. Makhluk melihat dengan kekurangan. Allah melihat tanpa jirim, tanpa jisim atau alat pekakas seperti makhluk. Iaitu makhluk perlu melihat dengan biji mata, perlu kepada alat pekakas tu. Banyak panjang lagi ini saya ringkas ni, faham? Berlawanan tak? Berlawanan lah. Allah sempurna, kita kurang. Tapi lihat itu pun dijadikan Allah tidak sama seperti sifat Allah. Kita melihat bukan bermakna kita memiliki sifat Allah, tidak. Tetapi Allah jadikan. Kenapa? Itu kan hak Allah. Dia kita bagi pada kita melihat, mendengar ni pun dah cukup syukur pada Allah. Syukurlah. Tu seorang ni syukur, yang lain tak syukur ni. Syukur tak? Syukur kena jawab. Kena menzahirkan kesyukuran. Boleh? Boleh tak boleh? Dia lain sikit. Memang kalau kata ustaz lain ngajar, dia memang kuliah. Kita tak ngajar kuliah, kita ngajar kelas. Jadi kaedah lain sikit. Boleh? Takut kita biasa dengan ustaz-ustaz lain. Biasa memang tahu kalau ustaz lain dia biasa guna kaedah kuliah kan. Kuliah bercakap sendiri gitu. Tapi kita tak boleh gitu. Takut seorang diri rasa macam tak ada orang gitu. Jadi kita guna kaedah kelas. Jadi kita kena guna prosedur kelas. Tahu prosedur kelas? Ini kena ulang selalu. Saya dah cakap dah itu. Prosedur kelas mana kena ada soal jawab. Saya kena tanya baru tahu faham ke tak faham. Boleh? Dan satu lagi, kalau kelas ini kalau tak faham tu angkat tangan, tanya. Tak ada masalah. Boleh bincang. Tak puati pun angkat tangan. Boleh bincang insya-Allah. Ustaz saya tak puati ustaz. Boleh? Tak masalah, kita boleh bincang. Boleh? Dan dalam kelas wajib respon. Tak respon kurang berkat. Faham tak? Tak respon. Faham tak? Betul kalau dalam kelas pernah masuk kelas? Bukan tak masuk kelas. Pernah masuk sekolah tak? Pernah sekolah semua tak? Dia di sini tak masuk sekolah. Tak salah, tapi memang ada kot sekolah kan. Paling kurang darjah 1 pergi sekolah dulu. Tadika pergi sikit-sikit lah. Kalau tadika paling kurang darjah 1. Jadi macam mana kalau cikgu cakap, cikgu tanya kena jawab. Kalau tak jawab maknanya apa? Kurang adab. Faham tak? Tengok ni tak jawab juga, baru lepas kata faham. Tengok dulu 3 orang yang jawab, baru lepas batch dah kena. Kena respon. Boleh? Ni pun sama, dan ni pun saya cakap dengan live sekali ni. Dalam ni kalau tak faham ke apa-apa, boleh tanya insya-Allah.
Dan wajib respon juga. Tak respon, kurang adab, kurang berkat, insyaAllah. Okay. Jadi kat sini apa nak kena faham? Saya dah tulis tadi berkali tak, tapi kita tulis tak apa. Dalam kita belajar ni, pada ketuhanan kita belajar apa? 3 perkara, iaitu wajib, mustahil, harus. Tak apa pula, sebab sebulan sekali. Ni yang sebelum ni tak ingat dah. Betul? Kalau kita ulang ni setiap minggu sebulan bulan sampai dapat. Tak apa, tak apa. Biar belajar tu bukan saja, belajar biar dapat semua. Okey. Boleh? Boleh? Ni dah ulang tu. Ingat. Pernah ulang sebelum. Okey. Apa yang wajib? 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat harus. Dan wajib pada nanti kat belakang nanti kita akan belajar pada muka surat keempat. Dan kita kena belajar 20 wajib, 20 mustahil, 20 harus ni dengan dalil. Ni kita akan dalil apa ni? Ni saya sebut awal-awal. Lepas tu nubuah ni yang kita cerita. Ni je. Ni je, tak banyaklah, sikit je. Ni yang akan kita dalam kitab ni. Okey, nubuah 3. Yang pertama wajib, mustahil, harus. Berapa sebab wajib kena tahu? 4. Ni mustahil 4, harus 1. Baru nak buat macam kelas. Baru sedap belajar dia ni. Okey. Sam'iyat berapa? Betul. Berapa jam? Banyak tanya. Sebab tapi sam'iyat ni benda asas dia. Bukan benda susah-susah. Iaitu kita belajar apa yang didatangkan kepada Rasul. Apa dia? Yang pertama macam tadi semua hari kiamat. Beginilah senang faham. Sam'iyat kita faham dia begini. Macam 3 juga. Tahu tak? Sebelum, semasa, selepas. Kita orang itu senang faham. Apa sebelum? Cerita perkara yang sebelum, iaitu kisah Nabi dan Rasul sebelum ini. Kita percaya bahawa adanya Nabi dan Rasul sebelum ini. Ustaz, kenapa ke cerita semua tu? Tak payah. Yang penting kita wajib beriman bahawa adanya Nabi dan Rasul sebelum ini. Dan kena tahu 25 Rasul tu wajib tahu. Kalau tanya kita, Nabi Ayub ada tak? Kalau kata tak tahu dosa. Kena jawab ada. Nabi Daniel ada? Daniel siapa? Nabi apa? Itu bahasa lain. Daniel Nabi Daud lah. Betul Daud. Daud tu kita ayahlah kata faham pun tak, itu bahasa lain. Daud kena. Daud betul. Kalau Daud tahu settle lah. Ini saja je test. Itu kan bahasa orang Hebrew tu, bahasa Hebrew ni bahasa apa ya? Yang banyak orang putih guna sekarang David kan? David Daud, Daniel bukan, Daniel apa serupa lah. Tapi ada nama, tapi kita tak tahu nama bahagian bahasa Hebrew. Kita belajar dalam bahasa Arab. Jadi 25 Rasul tu wajib ketahui. Kalau tanya Nabi Musa ada. Kena jawab, kena tahu. Ada Nabi dan Rasul sebelum. Okey, semasa ada apa lagi? Kisah, bukan kisah nak kita tahu sebenarnya ada kaum sebelum ni. Kan ada dalam Quran kaum Samud, kaum apa? Kaum Ad dan sebagainya banyaklah. Tapi cerita mendalam tak tahu. Tak apa lah. Tak apa, tak masalah. Sebab pada perkara sam'iyat dia tak seperti mendalam ilahiyah dan nubuah. Batu siapa yang ada buku saya ni, saya tak cerita bab ni sebab senang. Cukup kita tahu ada Nabi dan Rasul, 25 Nabi dan Rasul. Tak kita tahu. Okey. Jadi apa lagi? Apa lagi cerita? Sebelum dah cukup tu je. Semasa adanya pahala, adanya dosa. Tu kena tahu.
semasa selepas hari kiamat. Lagi alam barzakh. Lagi syurga, neraka. Ni ustaz kena tahu dalam ke macam mana bentuk syurga. Syurga ada berapa lapis? Syurga ada berapa lapis? Syurga ada 7. Tengok tu, belajar mana ni? Kitab apa? 7 ke 8? Tengok tu. Belajar tak apalah, yang tu fardu kifayah. Tak apa, tak tahu pun tak apa. Cuma kita tahu ahli syurga tahu. Syurga untuk apa? Syurga untuk apa? Syurga adalah tempat balasan kebaikan. Tahu kan? Neraka tempat balasan azab, keburukan. Cukup tahu tu? Tak. Apa nama syurga? Tak tahu Ustaz? Tak apa. Fardu kifayah. Tak nampak? Perkara lain senang. Dia tak banyak. Apa lupa? Malaikat. Malaikat. Dia tahu malaikat. Malaikat perkara lain ke? Malaikat perkara lain. Okey. Jadi nampak perkara lain senang kan? Perkara lain senang. Sebab tu dia umum je. Kalau nak dalam fardu kifayah. Kata tahu dosa tak dosa. Tapi ni kalau tak tahu 20 sifat wajib, 20 sifat sahih satu hari, tak tahu berdosa. Yang ni dosa. Yang tu tak tahu dalam tak apa. Ni kena tahu dalam sikit. Contoh tanya apa dalil qudrah. Siapa jawab tak tahu berdosa. Tahu tak? Sifat dalil sifat qudrah apa? Tak tahu, tak apa, tu suruh belajar. Lepas tu kata, tak tahu Ustaz macam mana? Dosa dululah. Lepas tu suruh belajar. Bila? Apa tu suruh belajar. Lepas tu kata, tak tahu Ustaz macam mana? Dosa dululah. Lepas tu suruh belajar. Bila? Sosial tadi. Cuma kalau cantik, TikTok ada live. Ni kita pernah live kat TikTok kan. Okay? Jadi follow lah, belajar. Sebab kat sini sebulan sekali. Faham tak cerita ni? Sini sebulan sekali. Jadi kalau kita nak cerita lebih, tak sempat ni. Jadi kat tempat lain saya tahu cerita lebih. Ada soal lain yang ada sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, ada sebulan 4 kali. Jadi yang kat Rai tu dah banyak dah. Baik boleh tengok. Dah banyak surau. Sebulan 3 kali, ada sebulan 4 kali. Jadi yang kat Rai tu dah banyak dah. Baik boleh tengok. Dah banyak surau masjid. Jadi mungkin boleh belajar yang lain-lain. Faham tak ni? Kalau nak tunggu sini, nak habis kitab ni 20 tahun apa? Itu dah sekitar 1 bulan. Biasanya dulu kata 5 tahun tapi seminggu sekali. Kalau sebulan, biasanya dulu kata 5 tahun tapi seminggu sekali. Kalau sebulan, biasanya dulu kata 5 tahun tapi seminggu sekali. Kalau sebulan sekali 20 tahun tapi dah sikit. Kata 5 tahun tapi seminggu sekali. Kalau sebulan sekali 20 tahun tapi dah sikit dah. Ambillah 3 tahun tapi seminggu sekali. Kalau sebulan sekali 20 tahun tapi dah sikit dah. Ambillah 30 tahun. Nak ambil 30 tahun. Ke laju sangat cakap boleh lah kan? Ke lambat sangat nak laju lagi boleh. Dah okey lah. Dah standard lah. Dah standard okey, cantik. Okey. Next kita sambung. Baru main kita sambung. Dah bunyi dah. Itulah macam tak cakap lah. Baca sikit lagi boleh? Sikit lagi. Baca saya nak kena gerak tu boleh tak? Boleh baca sikit lagi. Macam tak baca ni rasa. Sian. Ambil sikit last. Anu kata ni.
Tu kata. Kita ejah lah siang tak ada siang. Siang lah. Maghrib tak ada. Ni je kosong maghrib. Sabtu malam je. Kalau siang boleh ejah ni. InsyaAllah. Bukan tak nak mari. Ustaz tak nak mari. Bukan tak nak mari. Malam memang penuh. Faham tak? Malam penuh. Kena ejah siang. Siang boleh ejah. InsyaAllah. Sambung. Dan faedah ilmu ini. Apa faedah belajar ilmu tauhid? Orang tanya. Apa faedah belajar ilmu tauhid? Wahabi ada masuk. Wahabi baru. Tak apalah, biar dia. InsyaAllah. Dan faedah ilmu ini dapat kemenangan dan beruntung oleh yang mengetahuinya selama-lamanya. Dapat. Apa dia? Faedah belajar ilmu tauhid dapat kemenangan, dapat kejayaan dan beruntung oleh yang mengetahuinya, mengetahui ilmu ini selama-lamanya. Best ke tak best? Oh, best lah. Sedap lah kan? Dapat tahu ilmu ini, dapat kemenangan. Dapat kemenangan, dapat beruntung. Siapa tak nak untung? Semua ke sini ada tak nak untung? Ada? Semua nak untung. Nak hidup untung, nak berjaya. Jadi kalau nak untung, nak menang, mesti belajar ilmu tauhid. Rugi kalau hidup ni kita tak belajar ilmu tauhid. InsyaAllah. Okey. Jadi cukup dulu malam ni. Boleh? Kan lebih kan 10 lah saya masalah saya ni. InsyaAllah. Minta maaf boleh minta maaf InsyaAllah. Wallahu a'lam bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'aqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqta bihil hawaij wa tunalu bihil gharaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamam wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.